الحمد لله الحمد لله القائل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Marilah pada hari yang penuh dengan keberkatan ini kita mengambil kesempatan ruang waktu yang Allah izinkan kepada kita untuk muhasabah sejauh mana umur yang telah dikurniakan Allah kepada kita, sejauh manakah anggota yang diberikan oleh Allah kepada kita dalam keadaan sihat wal afiah. Apakah kita benar-benar telah kembali patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala? Ketahuilah hadirin yang dirahmati Allah sekalian, semakin hari semakin hampir, semakin hari semakin hampir kita dengan kematian yang merupakan satu perjalanan akhir setiap manusia yang diberikan ruang oleh Allah untuk melakukan apa sahaja di atas muka bumi ini. Syukur kepada Allah, kita masih diberikan akal yang waras, kita mampu untuk beribadah kepada Allah. Namun ada di kalangan kita, barangkali kita termasuk di kalangan orang-orang yang saya akan sebutkan secara ringkas dalam khutbah pada petang ini. Nabi SAW menyatakan, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum atau kama qala alaihi salatu wassalam. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah tidak memandang rupa paras kamu. Allah tidak melihat apakah kamu itu warnanya putih, gelap, hitam, apa bangsa kamu, apa keturunan kamu. Allah tidak melihat rupa paras kita, kuruskah, gemuk dan sebagainya. Tetapi kata Nabi SAW, Allah itu memandang pada hati-hati kita. Hari ini manusia bimbang akan keselamatan diri mereka. Berapa ramai ahli keluarga yang telah diuji oleh Allah dengan jangkitan COVID-19 yang menyebabkan angka kematian makin hari makin meninggi. Dulu di peringkat awal, ramai yang mengatakan ini satu penyakit yang biasa, yang tidak berbahaya. Namun hari ini kita lihat kematian tidak kurang daripada 200 orang lebih setiap hari. Kematian yang makin hari makin banyak. Mulalah timbul rasa kebimbangan dalam hati manusia. Apakah kita akan mati dalam wabak ini? Apakah keluarga aku selamat daripada dijangkiti wabak ini? Namun kita lupa, ada penyakit yang telah merosakkan hati kita, yang menyebabkan Allah tidak pandang kepada kita, atau Allah memandang kita dengan pandangan yang tidak baik, yakni Allah tidak merahmati dan mengasihi kita. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Nabi menyebut dalam hadis yang lain, ala wa inna fil jasadi mudghatan
Bukankah di dalam batang tubuh manusia itu ada seketul darah? Idza salahal jasad kulluh. Nabi kata idza salahat, apabila daging tersebut baik, salahal jasad kulluh, akan baiklah seluruh anggotanya. Wa idza fasadat, apabila rosak daging tersebut, fasadal jasad kulluh, maka akan rosaklah seluruh anggota badan kita. Hari ini kita bimbang jaga makanan, bimbang terkena penyakit-penyakit. Jaga kehidupan kita, jaraknya, pelitup mukanya, hand sanitizernya, sanitasinya. Kita jaga SOP-nya, karena bimbang akan penyakit yang berjangkit dan menyebabkan kematian anggota tubuh kita. Namun manusia tidak mengambil berat tentang penyakit yang mematikan hati kita, sehingga kita jadi orang yang lalai hidup di atas muka bumi ini. Tidak ada beza dengan binatang yang melata di atas muka bumi ini. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah sediakan neraka jahanam, kebanyakan yang akan menghuni di dalam itu di kalangan manusia dan jin. Mereka ini, kata Allah, ada hati, tidak faham, ada mata, tidak melihat kebesaran Allah, ada akal, tidak memikirkan tentang ayat-ayat Allah. Ada orang hidup di kawasan kita dalam keadaan wabak, dia tak semayang lagi. Masih ada yang berzina, masih ada yang mengambil minuman yang dilarang oleh Allah, mengambil dadah dan sebagainya. Apakah kita rasa gembira dengan kehidupan yang sementara ini? Allah menyatakan, ulaika kal an'ami bal hum adall. Orang-orang yang ada otak, tak boleh fikir, tidak melihat kaum yang terdahulu telah dimusnahkan oleh Allah dengan sekelip mata. Kaum 'Ad dan Thamud, Allah Ta'ala boleh datangkan satu pekikan suara yang kuat menyebabkan kematian keseluruhan mereka. Padahal kaum 'Ad dan Thamud, mereka satu kaum yang terkenal dengan binaan yang sangat hebat. Kalau tuan-tuan balik buka dalam Google, tuan-tuan tulis Madain As-Salih, satu negeri, satu tempat yang ada dalam Arab Saudi, daripada Madinah nak menuju ke Jordan melalui jalan darat. Tuan-tuan boleh lihat bukit-bukit yang ditebuk, diukir, dijadikan rumah. Orang hari ini dia belah bukit, letukkan bukit, gunung, bawa batu, bina rumah. Orang dulu dia bawa alat pergi tebuk bukit buat rumah. Hebat orang dulu, tapi Allah lenyapkan mereka dengan sekelip mata. Sekelip mata Allah boleh lenyapkan kita. Maka Nabi kata, kalau rosak daging ni, rosaklah seluruh anggota tubuh badan kita. Ala wahiyal qalb, bukankah itu, kata Nabi, dinamakan hati. Kata Al-Imam Hasan Al-Basri, ada 6 perkara, 6 ciri-ciri orang yang rosak hatinya. Walau yang hadir ni tak kena Covid, boleh jadi kita ni dah terkena penyakit hati. Boleh jadi rakyat yang ada di Baling ni, kes jangkitan sehari-hari 140 lebih. Tiap-tiap hari berjangkit, tak kurang 100, turun 40, naik balik 100, tiap-tiap hari. Tapi yang kena penyakit hati barangkali ramai, termasuk khatib yang menyampaikan khutbah pada hari ini. Kita muhasabah. Pertama, kata Al-Imam Hasan Al-Basri, orang yang ada penyakit hati, pertama ialah mereka ini melakukan dosa kepada Allah, dalam masa yang sama dia duk berangan, dia dan bertaubat. Tak apa, tak semayang, dan lagi qada. Tidur dulu, isyak tak payah semayang, besok pagi kita bangun sebelum subuh kita semayang. Dia berangan, kata dia boleh bangun. Tak apa, hari ni kita curi, besok kita bertaubat. Tak apa, hari ni kita buat maksiat, besok kita dan lagi. Allah bagi peluang, tak mati lagi. Ni orang yang ada penyakit hati. Dia tahu dia buat tu dosa, dia tahu dia buat tu dosa, tapi dia masih berangan-angan bahawa dia sempat bertaubat. Inilah orang yang telah rosak hatinya. Pertama.
Yang kedua, orang yang ada ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmu tersebut. Semua tahu. Yang hadir pada hari ini semua tahu. Zikir paling baik tilawatul Quran. Zikir yang paling baik ialah baca Quran. Hari ini hari Jumaat, antara kelebihan membaca Al-Quran yang Nabi sebut secara khusus Suratul Kahfi. Kita tak ada buat. Daripada kecil sampai lah tak dan. Tak dan. Nabi kata, perbanyakkan selawat kepada aku, terutama pada hari Jumaat, kerana pada hari ini Allah bentangkan selawat kamu kepada aku. Nabi kata, man shalla alayya salatan, siapa-siapa yang berselawat kepada aku, sallallahu alaihi biha asyra, Allah akan selawat ke atas orang tersebut 10 kali ganda. 10 kali ganda. Tuan-tuan perasan, tadi sebelum saya naik mimbar, Tok Bilal baca apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tuan-tuan faham ayat apa yang Bilal sebut? Tok Bilal tolong baca satu ayat Quran. Kita yang duduk dalam masjid, yang duduk di luar, nak main semayang tak boleh. Dengar apa yang Bilal baca tadi. Apa kata Allah? Sesungguhnya innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya. Apa yang Allah dan malaikat buat? Yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat berselawat ke atas Nabi. Lalu Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hei orang-orang beriman, salawat dan sejahteralah, doalah kepada Allah supaya Allah sejahterakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak pernah faham bahawa kelebihan salat sehingga Allah pun buat. Satu-satunya amalan yang Allah buat ialah berselawat. Kita buat, Allah buat. Kita buat, malaikat buat. Apa dia? Selawat dekat Nabi. Semua orang ada ilmu ni, tapi tak amal. Amal sikit-sikit. Sebut nama Nabi sehari 2 kali, 3 kali. Tu kalau sebut. Kalau tak semayang, pakai tak sebut terus nama Nabi dalam hidup dia. Ni orang yang ada ilmu, tak aman. Dia tahu yang ni haram. Ayah tahu isteri mesti tutup aurat, tapi dia tak kata apa. Dia pesan, hang keluar rumah, hang mesti tutup muka. Tidak kena COVID, lepas tu kena denda. Kena denda. Tak boleh keluar. Hang nak keluar, hang tutup muka. Tudung tak pakai tak apa, stokin tak pakai tak apa, seluar ketat tak apa, hang pi janji polis tak sama hang. Ni dia. Orang ada ilmu tapi dia tidak beramal. Tak apa, hang pi. Tak ada masalah. Yang penting hang tutup. Ini yang berlaku dalam masyarakat kita. Suami dia tahu, tengok hari ni orang pakai gelamping, tak boleh keluar rumah. Kita marah. Viral dalam satu video di Perlis. Marah. Orang yang COVID pakai gelamping keluar rumah kena denda 10,000. Marah. Hari ni anak dara tak nikah lagi, keluar dengan jantan, ada marah tak? Tak apa. Siap tengok lagi. Huyo, segok mau kalau aku boleh lagu tu pun clear. Tengok orang buat maksiat tak berasa marah, tapi kalau tengok orang pakai gelang pink, jangkitan COVID melilau dalam kampung kita, kita report polis, kita marah. Pasal apa? Membahayakan kita. Sebenarnya maksiat juga membahayakan kehidupan kita. So itu Allah nyatakan, Allah tidak akan musnahkan satu kaum itu. Wa idza aradna an nuhlikal qura amarna mutrafiha fafasaqu fiha. Bila kami nak musnahkan satu kaum, kami bagi dekat mereka itu nikmat demi nikmat sehingga mereka melakukan kejahatan, maka Allah akan fadammarnahu tadbira. Kami akan hancurkan kampung itu sehancur-hancurnya. Saya pergi ziarah 2 buah rumah di Bian yang terkena banjir kepala ayak. Dia kata, saya tak mau duduk sini dah, nak pindah lah. Berapa tahun dah duduk sini? Daripada tak lahir lagi ayah saya duduk sini, tapi saya tak mau duduk lah.
kena lagu ni, tak mau duk dah, serik. Saya kata, abang lah orang paling bertuah dalam Kedah. Sebab belakang rumah abang Gunung Jerai ada air terjun, depan rumah abang ada Pantai Murni. Mana ada orang dalam Kedah rumah tepi gunung, depan ada laut? Tak ada. Tak ada. Ada di Gunung Jerai, di kawasan Yan sahaja. Dia pun selur terus. Saya, abang, ni ujian kali pertama Allah bagi dekat kita, supaya kita makin dekat dengan Allah. Kita ingat bahawa Allah mampu menurunkan hujan yang lebat sehingga rumah kita penuh dengan selut dan juga kayu-kayu. Itu yang kedua, ada ilmu tak beramal. Yang ketiga, orang yang rosak hatinya ialah tidak ikhlas dalam beramal. Nawak macam mana kita kerja? Aku ni bukan nak jaga sangat SJR tu, tapi dah kerja kena pi juga. Ikhlas kan? Aku bukan nak sangat jadi imam, tapi dah terpaksa orang suruh, aku buat juga. Ikhlas kan? Pasal apa hang baca Quran? Nak buat macam mana? Tak baca orang mengata, ustaz saja tak baca Quran, aku kena baca. Berapa ramai yang Allah sebut dalam Quran, alladzina hum yuraun, orang-orang yang riak dalam melakukan amalan. Buat kerja tak ikhlas, payah. Bab ikhlas ni paling payah. Termasuk hak cakap ni, nak buat cukup payah. Dia macam tangkap belut. Tepi gunung ni pada kawasan Bendang. Pi naik belah atas sikit pada Bendang. Cari belut, tangkap dengan tangan. Cukup payah nak dapat belut dengan tangan, tapi boleh dapat. Silat-silat terlepas gitu ya. Ikhlas ni payah dapat, mudah terlepas. Saya ulang, ikhlas payah dapat dan mudah terlepas. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tanda orang syukur nikmat Allah, dia bangun solat subuh berjamaah, takat sebut alhamdulillah, bagus ya. Tapi nak habaq kata kita ni orang yang bersyukur. Tanda rakyat Malaysia mensyukuri kemerdekaan negara kita. 64 tahun kita dah merdeka. Daripada tahun 15 berapa dulu lagi negara kita dijajah. Zaman Kesultanan Melayu Melaka dulu ni, sampai hari ini kita dapat kemerdekaan 60 merdeka yang ke-64. Bagaimana negara kita hari ini? Sepatutnya tanda kita mensyukuri nikmat kemerdekaan. Rakyat Malaysia yang beriman kepada Allah, yang Islam, wajib bangun solat subuh berjamaah. Walau tak boleh ke masjid, solatlah dengan keluarga di rumah. Ni boleh main handset sampai tengah malam, 3 pagi, 4 pagi, subuh tak bangkit. Apa cerita ni? Tuan-tuan ingat dalam kubur boleh lena? Dalam kubur tak ada lena. Lena atas dunia ya. Dalam kubur akan bermulalah kiamat. Satu persatu akan disoal oleh Allah kepada kita. Yang kelima, orang yang tidak redha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ni orang yang tak redha. Dia kata, aku lah buat macam mana, hidup aku ni tak macam orang lain, buat apa pun tak jadi, semua susah. Tak macam depa. Redha dengan pemberian Allah. Ar-ridha bil qalil, redalah dengan pemberian Allah walau sedikit. Walau sedikit. Ada orang niaga cucuk tepi jalan, boleh pergi umrah 2 kali dengan saya. Niaga cucuk tepi jalan tu pun saya tanya, cucuk buat sendiri ke? Dah, orang main letak. Siapa yang nak, Allah akan murahkan rezeki dia. Siapa yang bertungku lumus dan redha dengan pemberian Allah, walau nilainya sedikit dia dapat, bila ada berkat, semua hidup dia jadi elok. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Dan yang terakhir, yang keenam, ialah penyakit hati yang banyak kita buat benda ni, iaitu menguburkan manusia yang telah meninggal dunia. Kita menguburkan rakan-rakan kita yang telah mati, tapi tak ambil pengajaran daripada kematian yang berlaku ke atas mereka. Kata Nabi SAW, satu hari Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu, kalau tuan-tuan pergi ke Madinah Al-Munawwarah, tuan-tuan masuk dalam perkuburan Baqi', tuan-tuan pergi terus sampai tengah-tengah ada satu perkuburan, nama dia Maqbarah Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu, menantu Nabi Zinnurain. Dia ada 2 cahaya, isteri dia 2 orang, dua-dua anak Nabi SAW.
Wafat seorang, Nabi bagi seorang lagi, 2 orang isteri dia, anak Nabi. Kubur Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu ditanam dalam kebunnya, dan kebunnya itu dijadikan kawasan tanah perkuburan. Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu ketika dia lalu di tanah perkuburan, meleleh air mata dia sampai basah janggut. Sahabat tanya, apakah dalam kubur ini saudara kamu, wahai tuan kami? Jawab Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu, ini bukan kubur saudaraku, tapi aku teringat Nabi sebut satu hadis. Nabi kata, innal qabra awwalu manazilil akhirah, sesungguhnya kubur itu adalah tempat permulaan kiamat. Kita masukkan kawan kita dalam liang tu, itu adalah permulaan kiamat bagi dia. Lalu kata Nabi, fa in naja minhu fama ba'dahu aisara minhu, kalau dia berjaya dalam lubang kubur ni, selepas dibangunkan semula, dia akan mudah perjalanannya ke negeri kekal abadi, iaitu syurga. Wa illam yanji, kalau dia tidak berjaya, wa illam yanji minhu, kalau dia tidak berjaya daripada alam kubur itu, fama ba'dahu asyaddu minhu, selepas daripada itu lagi susah, lagi payah dari apa yang dia lakukan di atas muka bumi ini. Na'udzubillah min zalik. Ambillah pengajaran daripada kematian Covid yang berlaku hari-hari dalam masyarakat kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah matikan kita dengan sebaik-baik kematian. Biarlah kematian kita dalam apa sakit sekalipun, Covid ke, kencing manis ke, jantung ke, tak sakit apa pun mati, tak apa. Yang penting kita doa, ya Allah, jadikan kematian kami di akhir ucapan kami, la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala perkenankan hajat kita yang sangat mulia ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, tinggalkanlah segala tegahannya, laksanakanlah dengan penuh keikhlasan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita semua. Rebutlah peluang, isilah hidup kita dengan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan ia satu kewajipan, satu kemestian dalam kehidupan kita. Jangan biarkan setiap hari yang berlalu tanpa kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Ta'ala, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an baqiyatis sahabati wal qarabati wat tabi'in ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أن تؤيد الإسلام والمسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين وأن تشمل بعنايتك وتوفيقك مولانا جلالة الملك الأمين الكريم
السلطان صالح الدين ابن المرحوم السلطان بدليشة وجميع الأسرة الملكية. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء والغلاء ما لا يكشفه أحد غيرك. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا محول الأحوال حول أحوالنا وأحوال المسلمين إلى أحسن الحال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.